Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Oktober bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Aksi terlampau, dua lelaki cemarkan masjid. Juga khidmat FDU dihenti sementara. Polis sedang mengesan dua lelaki yang didakwa membuat perlakuan sumbang dalam sebuah surau di Kuala Langat. Ketua Polis daerah tersebut, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Noor berkata pihaknya menerima laporan pihak surau berhubung kejadian itu semalam. Satu video berdurasi 1 minit 49 saat dimuat naik di media sosial memaparkan dua lelaki tempatan membuat perkara yang tidak senonoh dalam surau. Pada 9.7 minit malam tadi, polis menerima laporan daripada Bilal Surau mengatakan melihat rakaman kamera lita tertutup CCTV terdapat dua lelaki tempatan melakukan aksi terbabit. Susulan itu, polis menjalankan siasatan bagi mengesan pelaku dalam rakaman CCTV itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 377 Kanun Keseksaan iaitu melakukan perbuatan kelucahan melampau di tempat awam yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun. Video tular itu memaparkan seorang daripada mereka mula meraba-raba rakan lelaki di sebelahnya. Lelaki itu juga kemudian dilihat seolah-olah seperti mahu melakukan aksi terlarang. Selepas pencarian 2 hari, mayat remaja lelaki akhirnya ditemui bomba sejauh lebih 800 meter dari lokasi dia dipercayai dihanyutkan di Sungai Gong Rawang. Mangsa yang dihanyutkan arus deras selepas cuba menyeberangi sungai pada malam Selasa lalu ditemukan 2.30 petang tadi. Siang tadi, bomba meneruskan pencarian dengan bantuan tambahan bot Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Anggrek. Pencarian diperluaskan sejauh 800 meter dari lokasi dengan bantuan unit anjing pengesan K9. Pada 2.30 petang, bomba menjumpai satu mayat remaja lelaki di kawasan perangkap sampah Fruit Valley. Mayat dipercayai Muhammad Ali Fahmi Abdullah, 16 tahun, yang hilang di bawah arus deras. Semalam, mangsa bersama bapa dan adiknya hanyut ketika cuba menyeberangi sungai selepas keluar memancing. Namun, bapa dan adiknya berjaya diselamatkan oleh pemancing lain yang kebetulan berada di lokasi manakala mangsa dihanyutkan arus deras. Susulan pesawat membawa kaki tangan Kementerian Kesihatan KKM terhempas di Brincang, Cameron Highlands semalam. Perkhidmatan unit doktor terbang FDU dari Pejabat Kesihatan Kinta akan dihentikan sementara sehingga penilaian aspek keselamatan perkhidmatan sewaan diperoleh. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata langkah itu bagaimanapun hanya sementara bagi tujuan keselamatan. Daratan kecemasan. Saya tidak jangka kita akan tangguhkan perkhidmatan ini untuk tempoh masa yang lama. Mungkin untuk tempoh masa yang sekejap saja untuk kita dapat kepastian daripada syarikat penerbangan, satu. Dan kedua, untuk kita buat persiapan bagi unit yang kedua untuk sambung kerja Flying Doctor Services. Beliau berkata demikian ketika melawat mangsa bersama Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB di Ipoh siang tadi. Khairi Jamaluddin berkata perkhidmatan tersebut akan disambungkan semula selepas mendapat jaminan daripada syarikat penerbangan dan pihak berkuasa yang menyiasat lebih lanjut. Selain itu, katanya pasukan kedua FDU juga akan diberi kaunseling sebelum mereka dapat meneruskan perkhidmatan. Menjelas lanjut, siasatan awal polis dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM mendapati helikopter terbabit terhempas di hutan simpan Bukit Kinta di Perak akibat keadaan cuaca buruk dan bukan kerana pesawat yang rosak. Katanya ia menyukarkan pendaratan namun juruterbang sedaya upaya untuk mendarat dengan selamat. Kesemua mangsa yang terselamat kini sedang menjalani rawatan di hospital. Sementara itu, juruterbang Fezrul Nur Azam, 43 tahun, melahirkan rasa syukur semua penumpang helikopter tersebut selamat. Macam itulah, saya pun rasa bersyukur lah sebab semua selamat. Tapi saya sedikit perasaan saya
saya pun ingin merasa minta maaf lah kenapa benda ni terjadi kan. Walaupun mungkin persatuan, mungkin sebahagiannya pun mungkin kesilapan saya juga. Dia tak tahu. Kan? Tapi yang paling penting semua selamat. Alhamdulillah. Jadi trauma tidak. Menceritakan mengenai kejadian, ujar Fezrul, angin kuat menyebabkan nahas tersebut berlaku. Namun katanya dia mencuba pelbagai usaha untuk menstabilkan helikopter dan terpaksa membuat pendaratan cemas menggunakan ekor. Semalam helikopter jenis Eurocopter AS355F2 yang membawa petugas kesihatan terhempas ketika melakukan pendaratan cemas di hutan Berincang, Cameron Highlands. Mangsa yang juga juruterbang Fezrul Nur Azam 43 tahun mengalami kecederaan di kepala, manakala Munirah Abdul Rahman 53 cedera tulang belakang dan abdomen. Mangsa lain Muhammad Azlan Hanifah 31 mengalami kecederaan di kepala. Zainurul Fazlan Zainuddin 43 cedera di kepala. Nur Hashikin Abu Seman 38 patah kaki kanan dan Hashilawati Husi 43 cedera di tempurung lutut dan patah bahu kanan. Banjir yang melanda sekurang-kurangnya 5 kampung di Padang Terap sesuatu yang tidak diduga oleh ramai pihak, apatah lagi di kawasan yang tidak pernah dilanda banjir besar sebelum ini. Menurut penduduk, air datang dengan laju dan naik dengan cepat seolah-olah rumah mereka seperti dilanda tsunami. Mangsa Syuib Nat, 47 tahun dari kampung Perik berkata, air mula naik sekitar jam 8 malam semalam dalam keadaan deras sehingga memasuki ke dalam rumah. Ketika itu, dia tidak sempat berbuat apa-apa dan hanya mampu meminta salah seorang anaknya untuk membantu mengangkat isterinya Masyitah Din, 49 tahun yang lumpuh akibat strok untuk dibawa keluar dari rumah ke tempat selamat. Kita duk tengok ayam tu duk tekan mai dah. Kita memang tak sedar dah, kita tahu lah. Tidak ayak benang tu selalunya. Ayak benang tu dia tak masuk lagi, atik ini dia masuk awal. Tengok ayak tu tekan mai, kita pun buat lari dia tunggu ni. Kita apa panik dah tu. Kita apa dia nak panik dah. Seorang lagi mangsa Muhammad Syahrin Marzuki, 37 tahun dari Felkra Belimbing, Tualak berkata, mujur ketika kejadian dia berada di rumah neneknya kerana berasa tidak sedap hati melihat paras air naik dengan pantas sudah melepasi tangga rumah. Bimbang sesuatu terjadi pada neneknya Habibah Din, 92 tahun. Dia terus mengangkat neneknya yang lumpuh untuk dipindahkan ke tempat selamat. Katanya sebaik berpatah balik, air telah naik sehingga paras dada memenuhi ruang di dalam rumah. Saya dukung untuk mula-mula angkat pergi jiran tu bagi duduk situ. Dari sini ayak dah mula naik. Pasal saya kena pergi sana. Bila pergi sana dah lepas tu dah ayak okey dah sikit. Agak ni dah tok pun susah dah, dia nak jalan tak boleh. Pasal balik rumah tak mahdik. Sementara itu, Pegawai Daerah Padang Terap Datuk Abdul Ghani Al-Zulkifli berkata, 2 pusat pemindahan sementara PPS dibuka, iaitu di Sekolah Kebangsaan Tualak dan Sekolah Kebangsaan Perik. Menurut Abdul Ghani, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM masih melakukan bancian bagi mengenal pasti jumlah mangsa dan laporan itu akan direkodkan di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB yang telah diaktifkan. Antara kawasan terjejas banjir adalah Kampung Labi, Kampung Pasir Putih, Pengkalan Tok Putih, Kampung Bendang Raja dan Felkra Belimbing Tualak. Kita akan proseed dengan prosedur biasa. Mana kata PPS akan berlanjutan. Dan bantuan-bantuan, makanan dan sebagainya akan disalurkan oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekiranya keadaan tak reda lah. Yang tu kita akan dan kita akan pantau lah kalau ada lagi pemindahan yang perlu dilakukan bagi masa-masa yang terlibat. Kita akan standby 24 jam. Perumahan Generasi Baru Felda PGBF yang terbengkalai akan dimulakan semula pada Disember tahun ini dan dijangka siap untuk diduduki pada Disember 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata projek terbengkalai yang melibatkan 1,400 unit itu akan disiapkan menerusi inisiatif pembiayaan swasta dengan kos pembangunan sebanyak RM204 juta. Projek Perumahan Generasi Baru Felda yang terbengkalai melibatkan 1,400 unit akan disiapkan
menerusi inisiatif pembiayaan swasta dengan kos pembangunan sebanyak 204 juta ringgit. Saya percaya rumah-rumah yang terbengkalai tersebut pasti akan disiapkan dalam waktu yang terdekat dengan pembiayaan swasta yang telah pun dipersetujui ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Keluarga Felda Teguh bersama di Felda Mayam Bera Pahang. Tambahnya, pengumuman itu antara lainnya melibatkan model PGBF yang ditambah baik dengan memperkenalkan inisiatif lot generasi Felda. Sebanyak 8,670 unit lot generasi Felda telah dikenal pasti dan 770 unit telah pun dilaksanakan secara undian lot. Beliau berharap tanah lot untuk generasi Felda di Bera perlu diluluskan segera bagi memberi peluang kepada golongan itu memiliki tanah lot untuk pembinaan rumah. Dalam masa sama, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, kerajaan sentiasa memberi perhatian khusus kepada warga Felda sehingga ada pihak melabelkan warga Felda sebagai anak emas kerajaan. Hanya 76,000 kemasukan pekerja asing ke dalam negara tahun ini daripada 467,223 jumlah kuota yang telah diluluskan. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pemulihan Negara MPN, Tan Sri Sulaiman Mahbub berkata kekurangan 391,223 kuota yang tidak diisi daripada jumlah itu tidak boleh dipandang remeh kerana boleh memberi kesan kepada sektor dan aliran ekonomi negara. Jelas beliau, jumlah kuota yang telah dibayar pula ialah 416,634 kuota membabitkan sektor pembinaan, perkhidmatan, perkilangan, perladangan, pertanian, perlombongan dan pengkuarian. Menjadikan jumlah keseluruhan pembayaran levi ialah RM713,890,800. And then jumlah levi kita dah collect about 700 million. Jumlah levi collected dan sebagainya. So I hope Ministry of Home Affairs ke atau Human Resources examine this. The civil servant the KSU should examine as to why benda ni tak jadi. Kalau kita datang menjejaskan prestasi sektor yang berkenaan tadi, maka ekonomi lambat nak pulih. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pemulihan Negara di Ibu Negara pagi tadi. Jumlah kemasukan pekerja asing yang diterima membabitkan Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Tegasnya, isu tersebut perlu dipandang serius memandangkan ekonomi dijangka akan memburuk dan dibimbangi menjurus kepada kemerosotan ekonomi yang berganda. Justru beliau berharap agar usaha pemulihan negara 2.0 dapat dilaksanakan dan dimantapkan untuk mengekalkan ketahanan ekonomi negara. Selain itu, beliau juga berharap agar agensi kerajaan dan pihak universiti untuk bersama-sama melakukan kajian yang lebih terperinci mengenai cadangan untuk mencari jalan penyelesaian sekaligus memantapkan aliran ekonomi negara. Kewangan Islam boleh menyumbang ke arah menangani cabaran yang dihadapi oleh ruang pelaburan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG konvensional. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah berdasarkan rekod prestasi Malaysia dalam kepimpinan global dalam pasaran modal Islam, negara berada pada kedudukan yang baik untuk terus berinovasi dalam bidang ini. Titah baginda dengan berbuat demikian, Malaysia boleh meningkatkan lagi profil industri kewangan Islam negara. Baginda bertitah pada majlis pelancaran kampus baru INSIF University di Ibu Negara siang tadi. Sultan Nazrin bertitah selepas menerajuinya pada 1990-an apabila industri kewangan Islam berada di peringkat awal, negara perlu sekali lagi mengambil tanggungjawab untuk gelombang kedua pengembangannya. And for this rebooted Islamic Finance 2.0, so to speak, an even greater emphasis must be put on the environment, social and governance agenda. Sultan Nazrin bertitah, negara telah mencapai kemajuan yang besar dengan menyepadukan pertimbangan ESG dalam amalan perniagaan syarikat dan pertimbangan pelaburan penyedia perkhidmatan kewangan. Baginda bertitah, pengawal selia, pemain industri dan institusi penyelidikan seperti Pusat Antarabangsa bagi Pendidikan Kewangan Islam INSIF telah membantu memperjuangkan ESG dalam industri kewangan Islam.
Sultan Nazrin bertitah bagi menjadikan kewangan Islam 2.0 satu realiti. Malaysia juga perlu berusaha untuk menjadi lebih dipercayai kepada semangat sebenar syariat Islam maqasid. Syarikat Muslim menjual emas, Mim Gold and Jewellery di bawah syarikat KBSE Bullion Sdn Bhd kekal dengan pendirian dalam menjalankan urusan jual beli emas yang patuh syariah. Malah pengiktirafan sijil patuh syariah pertama yang diterima pada Ogos lepas meyakinkan lebih ramai pelanggan untuk berurusan dengan syarikat tersebut. Syarikat Mim Gold and Jewellery menerima sijil pengiktirafan tersebut pada 7 Ogos 2022 daripada panel penasihat syariah bertauliah syarikat Elza Syariah Solutions Sdn Bhd. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KBSE Bullion Sdn Bhd, Muhammad Afiq Ahmad, pengiktirafan tersebut secara langsung telah memberi satu alternatif atau peluang khusus buat pelanggan yang beragama Islam untuk berurusan dengan sebuah syarikat 100% milik orang Islam. Jelasnya, masalah sering timbul dalam kalangan pelanggannya di mana mereka was-was dengan syarikat emas yang dimiliki bukan Muslim meskipun mempunyai sijil patuh syariah. Ia susulan banyak isu bahawa sijil tersebut tidak dipantau dan berlakunya ketirisan dalam urus niaga emas tersebut. Kami mendapat pengiktirafan patuh syariah dalam 5 perkara, boleh rujuk pada sijil, iaitu yang pertama sekali adalah melibatkan latar belakang syarikat 100% dimiliki oleh Muslim. Yang kedua, kita punya struktur untuk pembelian emas yang mana fizikal, stok dan semuanya dijaga. Yang ketiga, struktur untuk kita pembelian emas semula, maksudnya pelanggan yang dah ada emas nak jual emas, kita pun dah disahkan transaksi yang kita jalankan patuh syariah. Yang seterusnya iaitu akaun emas. Tambahnya, selain itu, syarikatnya disahkan patuh syariah menerusi model rujukan bagi ejen-ejen di mana pembayaran insentif telah dinilai dan disahkan patuh syariah. Dalam pada itu, beliau mengakui terdapat peningkatan dari segi sambutan pelanggan selepas menerima sijil pengiktirafan patuh syariah tersebut. Beliau juga turut bersyukur kerana ramai pelanggan Islam yang sudah mula celik dan faham mengenai urusan jual beli emas agar tidak melanggar hukum syariah. Sambutan sekarang ni kita alhamdulillah kita nampak ramai orang yang memang mencari sebenarnya. So macam yang saya kongsikan tadi, ramai orang sebenarnya dia faham walaupun kita nampak beli emas, dapat emas, dia tak habis di situ. Sebenarnya transaksi emas ni dia melibatkan, emas ni adalah salah satu daripada barang yang riba. Jadi kita kena jaga urus niaga tu sebaiknya. Jelasnya, antara ketirisan yang sering berlaku adalah pertukaran dari segi terma dan syarat tanpa kemas kini di pihak syariah serta konsep bayar dahulu meskipun emas itu tidak mempunyai stok. Mim Gold and Jewellery mula ditubuhkan pada Januari 2021 dan menyediakan platform dagangan dalam talian 100% dibangunkan oleh teknologi KBSE Sdn Bhd. Antara perkhidmatan yang ditawarkan Mim Gold and Jewellery adalah jual beli emas, konsultasi emas secara percuma kepada pelanggan, akaun emas atau penyimpanan emas, perkhidmatan tempahan reka khas dan banyak lagi. Lebih 1,000 penduduk di Kampung Pasir Dula, Padang Setebu dan Basong di Hulu Terengganu hidup dalam kebimbangan apabila sekumpulan gajah liar menyerbu beberapa buah rumah penduduk awal pagi semalam. Menurut penduduk, gajah berkenaan sebelum ini hanya merosakkan tanaman di ladang yang berjauhan dari kediaman. Namun kali ini, kelibat haiwan itu muncul di hadapan pintu rumah mereka. Seorang penduduk Muhammad Yusuf Anwar Ahmad, 41 tahun berkata dia mengalami kerosakan atap rumahnya apabila sebatang pokok kelapa setinggi 20 kaki yang ditumbangkan gajah berkenaan mengenai bahagian bumbung. Katanya ketika kejadian dia sedang bekerja di Tasik Kenyir sementara isteri serta 2 anaknya berada di rumah. Namun bersyukur tiada kejadian tidak diingini berlaku terhadap keluarga. Gajah dia main kat rumah. Lepas tu dia mari dekat dapur tu lah kat rumah tu. Sudah-sudah dia tolak pokoknya dalam 30 kaki lah. Kena jaring atas. Tak terparok? Parok lah. Dalam 4 keping 5 keping juga lah. Pecah. Apa itu? Minta ada
Wajib mari patau tengok ni keadaan ni kita bimbang juga Seorang lagi penduduk Suryati Kasim, 40 tahun berkata dia yang ketika itu berada dalam rumah bersama anak-anak tergamam apabila kumpulan gajah tersebut hanya beberapa meter sahaja di hadapannya. Katanya kejadian itu berlaku kira-kira jam 3 pagi semalam dan melihat dari tingkap kelakuan gajah tersebut yang sedang mencabut beberapa batang pokok pisang. Kita bimbang sebab dekat sangat kuasa rumah ni. Dapat pitul ni. Kita bimbang sebab ada anak kecil ni, kita bimbang anak-anak ni. Harapan kita, harap pihak berwajib ambil tindakan sewajarnya lah. Sebab dekat sangat kuasa rumah. Selama ni memang ada pernah lagi lah kat kuasa rumah ni. Dekat sangat ni. Menurut seorang pekebun Muhammad Zulkifli Mamat, 54 tahun, dia risau jika tanaman pisangnya yang sudah berbuah tidak sempat dijual. Katanya tanaman penduduk sudah kerap kali dimusnahkan kumpulan gajah berkenaan, namun sehingga kini tiada sebarang jalan penyelesaian. Masalah gajah ni bagi saya dan penduduk kampung ni memang masalah besar sekarang ni. Kerana anak kita ni kerja kebun, buat pisang apa semua. Jadi dia selalu masuk dalam kawasan kampung kita. Jadi saya banyak pokok pisang pun dimakan dengan dia. Jadi kita pun rugi lah. Dan jual lagi baru buah pisangnya. Mereka kini buntu dan amat berharap agar pihak-pihak yang berkaitan menyelesaikan masalah itu, memandangkan perkara ini sudah berlarutan sejak 4 tahun lalu. Selepas ini 15 maut dalam serangan bersenjata dalam masjid. Sekurang-kurangnya 15 terbunuh dalam serangan ke atas sebuah masjid Syiah di selatan Iran. Serangan bersenjata ketika solat maghrib itu turut mencederakan sekurang-kurangnya 19 mangsa. Media Iran menyiarkan imej dan rakaman video yang menunjukkan mayat berlumuran darah ditutup dengan kain terbaring di dalam masjid. Menurut Gubernur tempatan Muhammad Hadi Imanieh, penyerang bertindak melepaskan tembakan rambang ke arah jemaah yang sedang berkumpul di masjid. Serangan di masjid yang menempatkan makam Syah Shirah di Bandar Shiraz itu turut menyebabkan sekurang-kurangnya seorang wanita dan 2 kanak-kanak terbunuh. Kesemua mangsa dikejarkan ke Hospital Shiraz. Media tempatan melaporkan 2 daripada 3 penyerang telah ditahan pihak berkuasa. Penyerang dipercayai kumpulan pelampau agama yang digelar takfiri. Masih di Iran, 40 hari selepas kematian Mahsa Amini menyaksikan protes dan tunjuk perasaan berterusan di ibu negara Tehran. Ketegangan tercetus antara penunjuk perasaan dan pasukan keselamatan di Tehran. Kelihatan seorang anggota polis lengkap bersenjata ditumbuk penunjuk perasaan dalam protes berkenaan. Bunyi tembakan turut kedengaran dalam ketegangan itu. Protes tercetus bagi memperingati 40 hari kematian Mahsa Amini, wanita yang dipercayai maut dalam tahanan polis setelah ditahan polis moral akibat tidak memakai tudung. Dalam pada itu, protes turut tercetus di Sakis, kampung halaman Amini. Ribuan penunjuk perasaan bertindak menghalang jalan raya dan berarah menuju tanah perkuburan di mana Amini disemadikan. Keadaan itu memaksa pihak kerajaan menghalang capaian internet atas faktor keselamatan. Setakat ini, ratusan individu ditahan dalam gelombang tunjuk perasaan yang tercetus selepas kematian Amini 16 September lalu. Puluhan individu termasuk pihak berkuasa turut terkorban. Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menitahkan pembebasan semua tahanan warga Pakistan yang ditahan polis kerana menghina delegasi kerajaan dari Pakistan di Masjid Nabawi Madinah awal tahun ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan agensi berita Saudi SPA, pengampunan dan pembebasan 6 warga Pakistan itu adalah atas permintaan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kesemua mereka ditahan Ramadan lalu selepas bertindak menyerang seorang wanita Pakistan dan beberapa rakannya dengan kata-kata yang menyinggung perasaan di halaman Masjid Nabawi. Wanita yang dihina tersebut ialah Menteri Penerangan Pakistan Maryam Aurangzeb dan Menteri Kawalan Narkotik Persekutuan Pakistan Shahzin Bukti.
Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa saksikan Akademi Da'i Muda episod 3 9 malam ini secara langsung di TV Al-Hijrah. Dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.